Assalamualaikum, selamat pagi pada pelajar-pelajar yang cikgu kasih sekalian. So hari ini cikgu akan masuk kepada subtopik yang baru, iaitu berkaitan dengan standard solution, iaitu how to prepare the standard solution. Standard solution ni 6.6 lah, dalam buku teks dia adalah larutan piawai kita panggil. Apa itu larutan piawai? What is the standard solution? Standard solution is a solution which its concentration is accurately known. Bermaksud standard solution ni adalah solution di mana kita dah tahu dah dia punya kepekatan secara, maksudnya kita yang tetapkan how to we prepare the standard solution. So kita yang prepare dia. Kita nak standard solution yang berapa dia punya kepekatan dia. Okay, so itu maksudnya standard solution ni. Kalau cikgu nak prepare, contoh cikgu nak prepare can be prepared by using volumetric flash. Contoh kalau cikgu nak prepare, cikgu kata cikgu nak prepare suatu standard solution 100 cm padu 100 cm cube 1.0 mol dm negatif 3 NaOH solution, sodium hydroxide solution. Okay, cikgu nak prepare ni 100 cm padu dia punya volume dia, and then dia punya concentration dia 1.0 mol. Okay, how I want to prepare this standard solution? First kali, we have to calculate the number of moles. Okay, how to calculate number of mole? If we have a volume in solution kan, 100 cm cubic ni, so kita guna rumus yang baru kita belajar lah, N equals to mv over 1000. Okay, mv kita di sini, M kita 1.0 times dengan volume kita 100 divide by 1000. Okay, so number of moles kita akan dapat 1 mole 1 mole di sini. 1 mole ke? 0.1 mol. Okay, 0.1 mol ni, bila kita dah dapat 0.1, so kita nak kira pula jisim NaOH ni solution kan. So pada awal dia dalam bentuk pepejal, and then baru kita masukkan air, kita kacau dia akan jadi solution lah. So kita nak cari dia punya mass dia berapa yang kita nak guna kita punya pepejal NaOH kita. So macam mana nak kira mass? Kalau nak kira mass, N sama dengan mass over molar mass. Okay, so kita ada N dah ada di sini 0.1 times dengan molar mass. Molar mass naik atas ni, times dengan molar mass kita NaOH berapa? 40 lah. Ni 23 tambah 16 tambah 1. So kita dapat 40. So mass kita akan dapat 4 gram. Okay, so kita dapat 4 gram 4 grams of sodium hydroxide granule ke, ataupun kita kata dia dalam bentuk powder ke kan, tak ada masalah lah tu. Okay, and then bila dah dapat ni, baru kita boleh buat eksperimen, kita prepare. Actually, the experiment for standard solution ni, we have to do this experiment in the laboratory lah. But because of this PKP, so we got a problem to do eksperimen. So banyak eksperimen sebenarnya kita belum buat lagi, dan cikgu memang hadapi kekangan yang itulah untuk bagi awak faham dengan lebih lanjut. Okay, so roughly cikgu akan tunjuk dia punya prosedur sikit lah. Cikgu akan tunjukkan prosedur macam mana kita nak buat dia secara ringkas sajalah. Okay, first kali kita dah dapat tadi mass kita tadi. Mass kita tadi letak dalam satu bika. Mass kita 4 gram. 4 gram ni kita ambil lah weighing balance tu, neraca penimbang tu. Kita timbang, and then kita masukkan di dalam suatu bika, ataupun kita masukkan dalam beaker lah. Dalam beaker. Okay, and then kita masukkan distilled water.
put distill water. Okay. Distill water tu untuk apa? Ini kita kata tadi 4 gram solid lah, 4 gram solid NaOH solid. Okay. And then distill water ni buat apa masukkan? Tak payah masuk banyak. Kita cuma nakkan dia cair lah. Kita nakkan dia solute. Kita kata dia larut kan. Dia dissolve in the distilled water. After that, how we want to make it dissolve? Kita kacau dia lah. Kita kacau dia. Okay, kita gunakan glass rod to stir dia. Okay, so and then kita dapatlah kita punya ni, kita akan dissolve the solid. First kali add distilled water into the 4 gram solid NaOH kan. And then stir the solution, stir the solution lah to dissolve the solid. Okay, and then apa yang kita buat? Yang dah dissolve ni tadi lepas tu katakan macam ni dah, dia dah dissolve kan, yang dah dissolve ni tadi kita pindahkan masuk dalam volumetric flask. Okay, volumetric flask ni dia ada dia punya dia ada dia punya size dia, size dia ada 100, 200, 300, makin besar, 50 pun ada size dia. Okay, so this is our NaOH solution lah. Okay, daripada kita punya beaker tadi, kita buang masuk dalam ni. We pour the solution into the volumetric flask. Okay, so dah tambah tu, apa pula yang kita buat? Okay, kemudian selepas tu kita masukkan distill water sehingga mencapai tanda senggatan. Okay, we pour distill water until calibration mark. Di sini ada calibration mark. Calibration mark ni apa? Menunjukkan kat sini adalah 100 cm. Dia tidak ada macam kita kata silinder penyukat tu. Silinder penyukat tu dia ada macam ni. Ni tak ada. Dia terus ada satu garisan yang menunjukkan dia adalah 100 cm3 lah untuk volumetric flask. Okay, kita tambahkan air suling. We add distill water. Cikgu buat macam ni je lah. Add distill water until reach the calibration mark. Dalam Melayu dia, tambahkan air suling sehingga mencapai tanda senggatan. Sehingga mencapai tanda senggatan. Alright, kemudian baru kita buat apa? Tambah tu sampai kemudian kita buat apa? Kita kena goncang dia. Kita kena goncang dia. Macam mana kita nak goncang dia? Kita tutup dulu, Then dah sampai tanda senggatan tu, kita sini kan, katakan air kita dah sampai situ kan, tutup. We close the volumetric flask. We close the volumetric flask using the stopper. Okay, close volumetric flask using stopper and shake it. Okay, sebenarnya lepas tu kita goncang atas bawah supaya kita punya solution tu dia homogen. Homogen ni bermaksud dia sekata lah kan. Sebabnya tadi mungkin bawah tu banyak solution dia, atas tu tak sampai, jadi kita goncang-goncang dia. Macam kita nak buat air lah kan. Nak buat air, nak bagi dia sekata dapat semua bahagian, kita akan kacau dia. Okay,
So itu cara roughly lah, roughly cikgu tak tunjuk secara detail. For the detail of the experiment, you can go to the page 130 in your module, 130 module. Okay, so we got diagram 6.15, preparation of 1.0 mol DM negative cube. Di sini dia bagi sodium karbonat, tapi cikgu guna di sini sodium hydroxide. Tak ada masalah lah, sama sahaja, cuma bahan saja berbeza lah. Okay, so that is the step how we want to prepare the standard solution. Okay, and then we go to the second one, which is preparation of solution by dilution method. Dilution ni adalah pencairan. Apa pula nak buat pencairan ni? Pencairan ni, nama pun cair. Cair ni daripada yang pekat dia jadi cair. Okay, daripada concentrated, and then we go to the dilute solution. So kita nak sediakan proses pencairan ataupun solution yang dilute, kita kena ambil daripada solution yang pekat. Contoh kalau cikgu nak contoh cikgu ada 100 cm. Tadi cikgu ada yang tadilah 100 cm berapa? 1.0 mol DM negative cube. Okay. And then daripada sini, daripada this solution, cikgu nak prepare ataupun cikgu nak dilute dia. Cikgu nak prepare, nak dapatkan 100 cm padu. Kan, sama 100, tapi concentration ni dia rendah lagi sebab dia cair kan. So cikgu nak sediakan 0.1 mol DM negative cube NaOH. Okay. So berapa banyak, yang ni 100 ni tak apalah, tak ada masalah lah. Okay, yang ini yang kita nak cari ni, berapa banyak yang cikgu nak kena ambil daripada sini untuk cikgu sediakan yang ini. How much volume I have to take from this solution to make this solution. Okay, so di sini kita gunakan satu rumus, Rumus kita adalah M1V1 equals to M2V2. M2V2 ni adalah the new solution yang kita nak prepare by using the dilution method. Okay, so M2 kita di sini 100. Okay, kita nak sediakan 100. Volume baru kita 0.1. Okay, M1 kita ni tadilah, inilah concentration kita 1.0. And then berapa volume yang kita nak ambil daripada sini? Berapa volume kita nak ambil kita tak tahu. X lah, kita letak sebagai X. Okay, so kita pun kira pindah ni jadi bahagi kat bawah. Jadi X equals to, you akan dapat X sama dengan 10 cm3. Okay, you dapat dah 10 cm3. Means if we want to prepare the solution with 100 cm3, 0.1 mol DM negative cube NaOH, I have to take 10 cm3 volume from 1.0 mol DM negative cube NaOH solution. Okay, so cikgu nak ambil 10 cm. Macam mana cikgu nak ambil daripada solution tu? So cikgu akan guna pipette. Okay, cikgu akan pipette dia. Okay, di sinilah. Yang ni, sorry, ni 2.0 kan. Ini contoh yang lain. Tadi contoh awal kita cikgu guna 1.0 mol DM negative cube. Okay, so cikgu pun pipette. Okay, first cikgu pipette dia. Ini adalah standard solution kita. Ni standard solution awal kita kan. Dia sediakan 2 mol. Cikgu sediakan tadi 1 mol. Okay, tu kat situ beza, kat situ je lah. Okay, 1 mol. Okay, then cikgu pipette. Okay, first kita akan guna use a pipette to draw up. Dia kata the required volume kan. So kat sini kita tukar the required volume tu kepada use a pipette to draw up 10 cm3 of stock solution. Okay, kita ubah kat situ lah sebab kita dah tahu dah, kita dah kira 10 cm3 because we want to prepare 100 cm3, 0.1 mol DM negative cube. Okay, after that we will transfer the solution in the pipette into our, okay, dekat sini lah,
transfer the stock solution to a, kalau cikgu cakap transfer the solution in the pipette into the volumetric flask. Okay, kita pun pindah. Volumetric flask kita ni mesti, sebab kita nak sediakan 100 kan, so volumetric flask kita adalah, kita kena sebut solution a volumetric 100 kan, 100 cm3 volumetric flask. Okay, kat situ. And then add water, ini biasalah. Okay, add water to bring the level of the solution to the calibration mark. Kalau nak simple ayat, cikgu sebut apa tadi? Add water until ataupun add water until reach the calibration mark. Tu simple kan? Add water until reach the calibration mark. Shake well to ensure true mixing. Okay, so kita shake pula lepas tu. Shake ni penting lah. Okay, so macam itulah cara kita nak buat dilution. Dilution ni pun eksperimen yang cikgu kena buat juga dengan awak nanti. Memang setiap tahun cikgu buat. Dan pelajar boleh ingat lah bila kita buat a standard solution, and then we go through the dilution process. So benda-benda macam tu mesti kena buat lah bersama. Alright, and then okay, formula of dilution tadi kita dah sebut tadi kan. Adding water to a concentrated solution change the concentration of solution but does not change the amount of solute present in the solution. Okay, so kita gunakan rumus tadi cikgu cakap M1V1, M2V2 sama sajalah. Ni dia guna MAVA, MBVB. Okay, molarity of solution before water is added means yang ni yang awal tadilah, molarity kita from our standard solution tadi. Okay, volume of solution before water is added, ini yang kita nak cari. Biasanya kita nak cari yang ni lah. Okay, and then molarity selepas, volume selepas. Alright, so takat tu dulu neutralization. Quite long subtopic yang cikgu kena bincang awak, ada eksperimen dan sebagainya. Okay, so kita hari ni dua sebenarnya, satu saja. Dilution method also in the same subtopic 6.6. Okay, prepare the standard solution. So prepare the dilute solution ataupun apa tadi dia punya ni, preparation of solution by using dilution process, right? Preparation of a solution by using dilution method, dilution process or dilution method. Okay, so dia benda yang samalah di bawah subtopik yang sama. Okay, jadi dalam you punya ni, you boleh tengok okay, cikgu akan buat kelas lah nanti hari Selasa, nanti kita akan buat kelas. Cikgu akan bincang awak jawapan lah. Cikgu akan bagi awak jawapan, dan sebelum tu awak buat dululah. You do the exercises from page. Ini ada juga isi tempat kosong sikit ni, yang depan ni 1 to 9 tu ada sikit. 1 to 9, and then we got 130 tu you just need to read and memorize it, the procedure of the experiment. And then page 131, we got the blank area there. Then page 132, okay, then 133, okay, until 133. Okay, you do this experiment, you do this exercise, the example how to calculate the or we call this how to calculate, ataupun kita kata apa, how to use the formula of the dilution process, 132 and 133. So you guys itu you boleh practice lah macam mana kita nak guna. Alright, thank you. So we will continue this class for next Tuesday, hari Selasa. Okay,
Selasa ni cikgu akan buat Gmeet dengan awak. Kita akan bincang jawapan. Okay, thank you. Jumpa lagi.